Zahid akui terpaksa tutup mulut tempayan dalam parti selepas terdapat pemimpin parti yang menggunakan pendapat pribadi seolah-olah pendapat parti. Bagi mengelakkan kekeliruan rakyat terhadap pendirian parti dalam soal kerjasama bersama parti lain, Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi berkata, dia harus menutup mulut tempayan dalam kalangan pemimpin parti. Katanya dia tidak boleh menafikan bahawa pendapat yang berbeza-beza itu sememangnya wujud kerana tafsiran dan pendapat politik yang berbeza dan perbezaan itu dapat diterjemah di dunia maya. Namun katanya, pendirian rasmi parti ialah yang dikeluarkan olehnya sendiri selaku presiden dan juga Setiausaha Agung UMNO Ahmad Maslan. Kita mesti bersetuju untuk bersetuju dan bersetuju untuk tidak bersetuju dalam membuat keputusan. Dalam hal itu, keputusan yang dibuat sama ada kenyataan itu datang daripada presiden atau Setiausaha Agung, itu ialah kenyataan rasmi. Tetapi di kalangan pemimpin yang menggunakan pendapat pribadinya seolah-olah pendapat parti dan secara yang terbaik, saya hendaklah menutup mulut tempayan ini, katanya dalam wawancara bersama Malaysia Gazette yang disiarkan semalam. Dia menjawab soalan berkenaan kekeliruan yang timbul di kalangan rakyat berhubung kerjasama UMNO dengan parti lain akibat kenyataan berbeza daripada pucuk pimpinan parti akhir-akhir ini. Tidak lama selepas mengambil alih kerajaan menerusi kerjasama Perikatan Nasional PN bersama Bersatu, PAS dan beberapa parti lain pada hujung Februari lalu, keretakan hubungan UMNO terutama dengan Bersatu semakin kelihatan. Ia bermula daripada ketidakpuasan hati yang diutarakan pemimpin UMNO terhadap agian jawatan dalam kabinet yang didakwa mereka tidak adil dan tidak menggambarkan bilangan kerusi yang dimiliki UMNO. Beberapa pemimpin UMNO juga pernah mengeluarkan kenyataan kritikal terhadap prospek kerjasama UMNO bersama Bersatu, lebih-lebih lagi menuju pilihan raya umum PRU ke-15, antaranya oleh Timbalan Presiden Muhammad Hassan dan Naib Presiden Muhammad Khalid Nordin, menceritakan panjang lebar tentang proses membuat keputusan UMNO. Kata Ahmad Zahid, dia tidak pernah menggunakan kuasa mutlak presiden, sebaliknya mengutamakan keputusan secara berjemaah. Katanya perbincangan dilakukan bukan hanya di kalangan 5 kepimpinan utama, presiden, timbalan presiden, 3 jawatan naib presiden, tetapi juga biro politik, serta jawatan utama lain seperti Setiausaha Agung, Ketua Penerangan, Bendahari, serta Ketua Sayap. Malah katanya dia turut menjemput pengurusi perhubungan seluruh negara bagi menggali pendirian mereka sebelum membuat keputusan yang kemudian dibawa dan dibincangkan sekali lagi di peringkat majlis tertinggi untuk diputuskan. Oleh hal yang demikian, katanya dia telah menasihati pucuk pimpinan parti agar tidak memberikan anggapan bahawa keputusan pribadi mereka sebenarnya ialah keputusan parti. Saya beritahu mereka, jawatan yang ada pada mereka menggambarkan pendapat pribadi itu adalah pendapat jawatan itu dan jawatan itu mewakili parti. Oleh yang demikian, saya telah memberikan nasihat kepada mereka, jangan mengelirukan rakan-rakan di akar umbi yang menyebabkan pelbagaian pendirian seolah-olah UMNO tak ada hala tuju. Sedangkan hala tuju bukan hanya terlontar dalam ucapan dasar presiden, tetapi juga dikongsi pelaksanaannya melalui proses pembuat keputusan yang telah saya sebut tadi. Katanya lagi, katanya pendirian UMNO berhubung kerjasama parti sangat jelas. Ahli Parlimen menyokong kerajaan Perikatan Nasional PN kerjasama membabitkan Bersatu, PAS dan beberapa parti lain, tapi tidak pernah menyertai gagasan itu sebagai parti gabungan. Dalam masa sama, Mufakat Nasional MN pula kerjasama antara UMNO dan PAS dalam fasa merasmikan kerjasama. Dalam mesyuarat terbaru MN kongsi Ahmad Zahid, UMNO dan PAS bersetuju untuk menggunakan lambang masing-masing dalam pilihan raya umum PRU akan datang, tetapi tidak akan berlagas sama sendiri dalam pertandingan kerusi selain menjalin kerjasama erat di peringkat jentera. Dalam berita berkaitan, UMNO dan PAS guna logo sendiri elak berlaga hadapi PRU. Pada masa sama, Ahmad Zahid memberitahu
ada usaha memecah belahkan kerjasama kedua-dua parti itu, sama ada di luar atau dari dalam. UMNO dan PAS yang bergabung secara rasmi dalam Mufakat Nasional bersetuju untuk tidak berlagak antara satu sama lain dalam pilihan raya umum PRU akan datang, kata Ahmad Zahid Hamidi. Menurut Presiden UMNO itu lagi, kedua-dua parti itu juga bersetuju untuk bertanding menggunakan lambang masing-masing. Apa kita telah putuskan? Kita telah membuat keputusan bahawa UMNO dan PAS jangan berlaga sesama sendiri di kerusi yang telah dirundingkan. Kedua-duanya akan menggunakan lambang masing-masing asalkan kita tak berlaga sesama sendiri, katanya. Bercakap dalam tamu bual disiarkan Malaysia Gazette malam tadi, Ahli Parlimen Bagan Dato' itu juga mengesahkan kedua-dua parti mahu gabungan mereka didaftarkan secara rasmi. Menurut Ahmad Zahid lagi, kerjasama UMNO dan PAS menjadi ancaman kepada beberapa pihak kerana ia melemahkan mereka. Bagaimanapun, bekas timbalan Perdana Menteri itu tidak menamakan pihak tersebut. Katanya ada usaha yang dibuat untuk memusnahkan kerjasama berkenaan. Bukan sahaja dari luar, malah ada yang cuba memecahkan dari dalam, katanya. Pada masa sama, dia mengakui politik bukan sesuatu yang bersifat jumud, sebaliknya sangat dinamik. Kita beralih ke perkongsian berita yang terakhir. Kita lihat siapa khianat rakyat petang ini, kata Anwar Musa. Jelasnya Ahli Parlimen BN membuat pendirian menyokong belanjawan kerana sedar betapa pentingnya belanjawan itu untuk rakyat. Menjelang pengundian belanjawan 2021 hari ini, Setiausaha Agung BN Anwar Musa berkata, petang ini semua pihak dapat melihat siapa yang hianati rakyat. Jelasnya, Ahli Parlimen BN membuat pendirian menyokong belanjawan kerana sedar betapa pentingnya belanjawan itu untuk rakyat. Semasa BN pembangkang pun, kita tak tolak bajet. Apalagi jika penolakan bajet membawa ketidakstabilan negara, rakyatlah yang jadi mangsa. Petang ini kita dapat lihat siapa yang hianati rakyat, katanya melalui ciapan di Twitter. UMNO sebelum ini bermesyuarat dan memberi isyarat bahawa mereka mungkin mempertimbangkan untuk tidak menyokong belanjawan kecuali permintaan mereka agar skim pengeluaran KWSP diperluas dan moratorium pinjaman automatik untuk semua B40 dan M40 diambil kira. Semalam, Ahli Parlimen UMNO termasuk Presiden Parti Ahmad Zahid Hamidi bertemu dengan Menteri Kewangan Tengku Zafrul Abdul Aziz untuk membincangkan tuntutan mereka. Setiausaha Agung UMNO Ahmad Maslan yang berada dalam pertemuan itu mengatakan bahawa mereka akan menunggu pengumuman hari ini. Undian belanjawan telah dilihat sebagai proksi untuk usul undi tidak percaya terhadap Perdana Menteri Muhyiddin Yassin. Muhyiddin menguasai Parlimen dengan hanya 112 undi berbanding 108 yang dipegang pembangkang. Angka ini berkurang 111 jika ada ahli parlimen dari kerajaan tidak hadir atau beralih sokongan. Dan sekiranya belanjawan berjaya diluluskan dalam undian di Dewan Rakyat hari ini, undian seterusnya akan diadakan semasa peringkat jawatan kuasa. Biasanya, segala usaha untuk menolak belanjawan hanya dilakukan semasa peringkat dasar dan rang undang-undang. Perbekalan akan melepasi peringkat jawatan kuasa dengan undian suara. Bagaimanapun, Pakatan Harapan pada 2017 telah melakukan kejutan semasa peringkat jawatan kuasa dan hanya kalah undian dengan beza satu undi. Ahli Parlimen BN dan PAS juga melakukan kejutan semasa peringkat jawatan kuasa pada 2019. Ahli Parlimen Pembangkang sebelum ini memberitahu Malaysia Kini bahawa sekiranya belanjawan 2021 tidak diluluskan, artikel 102 Perlembagaan Persekutuan dapat dirujuk untuk mengemukakan rang undang-undang yang berasingan bagi meluluskan peruntukan untuk perbelanjaan penting. Perbelanjaan penting boleh merangkumi emolumen, penjawat awam dan perbelanjaan penjagaan kesihatan yang diperlukan untuk memerangi wabak COVID-19. Semua sumber berita telah dipetik dari Malaysia Kini Online. Jangan lupa like dan subscribe channel ini untuk terus mendapatkan suapan berita daripada channel Putra Raikal. Pastinya cerita yang paling terbaru serta terkini. Anda juga digalakkan untuk mengongsikan video ini ke akaun media sosial anda seperti Facebook dan juga WhatsApp. Terima kasih.